Salam sejahtera diucapkan terutamanya kepada Yang Berhormat Tuan Lukanisman bin Awan Soni dan penonton kita yang menonton kita pada hari ini dalam program Bacaan Bersama Pemimpin. Selamat datang, selamat bertemu kita dalam Bacaan Bersama Pemimpin pada hari ini. Mohon untuk memperkenalkan diri, saya Margareta Remang selaku moderator pada hari ini. Jadi serba sedikit mengenai program Bacaan Bersama Pemimpin. Mungkin Yang Berhormat ataupun penonton kita di luar tidak pasti ataupun tidak, mungkin ini pertama kali anda dengar tentang program Bacaan Bersama Pemimpin. Jadi program Bacaan Bersama Pemimpin ini merupakan salah satu inisiatif sebenarnya untuk kempen galakkan membaca dalam program kita, iaitu yang kita sebut Jom Membaca 10 Minit. Tentu Yang Berhormat pun sebelum ni dah tahu program ini diadakan setiap tahun. Jadi program Bacaan Bersama Pemimpin ini sememangnya sesuatu yang bagus, sebab sebelum ini, di sesi-sesi sebelum ini, kita ada bawakan pemimpin-pemimpin dari wilayah utara. Antaranya kita ada Yang Berhormat Dato' Rozi binti Haji Yunus. Kita juga ada Yang Berhormat Encik Denis Ngau bersama kita. Jadi kali ini kita bertuah ya, sebab kita bawakan bersama seorang pemimpin yang tidak asing lagi di kawasan Sebuti, iaitu Yang Berhormat Tuan Lukanisman Awan Soni. Jadi serba sedikit kita berkenalan serba sedikit dengan Yang Berhormat Tuan Lukanisman dipilih sebagai ahli parlimen yang mewakili kawasan P218 Sebuti sejak Mei tahun 2018, betul ya? Jadi beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda Sains Dalam Dasar dan Pengurusan Sains dan Teknologi dari Universiti Malaya. Mungkin ini sisi yang lain. Jadi kali ini kita nak tahu sisi yang lain pula. Macam kita nak tahu cerita pengalaman dari Yang Berhormat sendiri sepanjang karier Yang Berhormat sebagai seorang pemimpin. Mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan bersama kita pada hari ini. Okey, terima kasih Puan Margareta. Dan juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak Pustaka Negeri Sarawak Miri kerana sudi untuk menjemput saya di dalam program Jom Membaca. Dan ini adalah satu penghargaan lah bagi saya. Dan juga untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan. Bulan ini adalah merupakan bulan yang ke-35 bulan berkhidmat sebagai wakil rakyat ataupun ahli parlimen bagi kawasan P218 Sebuti. Saya sangat sinonim dengan calon parlimen PRU ke-14 yang termuda daripada negeri Sarawak. Dan selepas itu semuanya telah menjadi sejarah dan kini memberi fokus kepada perkhidmatan khas khususnya untuk masyarakat Sebuti dan juga mewakili suara rakyat Sarawak di parlimen. Dan saya merupakan anak yang kedua daripada sebuah keluarga kecil dalam kelompok keluarga pertengahan. Saya bersekolah di sekolah SRK Syed Osman yang kini sedang dalam proses bina semula ataupun bina baharu. Sebuah sekolah yang agak tertua di Miri dan kini akan mendapat sebuah sekolah baru dalam masa tempoh 12 ke 24 bulan yang akan datang. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran ke Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang dari tingkatan 1 hinggalah selesai tingkatan 5. Dan juga kita tahu bahawa Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang adalah merupakan salah sebuah sekolah terbaik di negeri Sarawak. Dan juga di situ banyak sejarah-sejarah yang mungkin belum diterokai oleh masyarakat umum. Selepas itu saya melanjutkan pelajaran di peringkat matrikulasi dan seterusnya menyambung ke ijazah sarjana muda di Universiti Malaya di dalam jurusan pengurusan polisi dan juga dasar sains teknologi.
Dan selain daripada itu, saya banyak terlibat dalam gerak kerja sosial, dan sebelum menjadi seorang wakil rakyat, saya adalah merupakan seorang penjawat awam di bawah Kementerian Komunikasi ketika itu, dan jabatan tersebut dikenali sebagai Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Dan disitulah bermulanya gerak kerja untuk berdamping dengan masyarakat, melihat masalah masyarakat, berjumpa dengan masyarakat, dan juga menganjur program-program yang dapat mengenali dan menyelami denyut nadi rakyat. Di situlah asas yang paling besar saya sebagai seorang ahli parlimen, dan banyak membantu kerja-kerja saya dan memudahkan saya bergerak, kerana saya telah mengenali kawasan Parlimen Sibuti lebih daripada tempoh 10 tahun sebagai seorang penjawat awam ketika itu. Ya. Sangat menarik ya perkongsian tersebut, sebab kita lihat sebelum ni cuma sisi lain yang kita dapat dengar, kita lihat, ataupun cuma kita lihat dari media massa saja kan, tentang pembangunan yang telah Yang Berhormat bawakan terutamanya di kawasan P218 Sibuti. Tapi hari ini di sini khas di program bacaan bersama pemimpin, kita dengar serba sedikit latar belakang yang mungkin kita tak tahu sebelum ni. Jadi itu satu yang menarik ya untuk dikongsikan bersama. Jadi kita berbalik kepada program kita ini tentang bacaan. Tentang bacaan, setiap orang tentu punya kegemaran, minat ataupun benda yang berbeza yang diminati. Tentu Yang Berhormat sendiri ada genre buku, terutamanya kita bercakap mengenai buku, tentu ada genre buku yang tuan sendiri minat, yang lebih yang bagaimana macam tu. Okey. Kalau kita lihat minat membaca ini datangnya bermula daripada rumah. Betul? Bagi saya, ya. Melihat ibu saya seorang yang gemar membaca, walaupun bahan-bahan bacaan beliau itu lebih kepada fiction, dan juga novel-novel romantik. Saya kurang berminat, tetapi melihat mengapa mak saya sentiasa membaca, dan beliaulah yang mula memperkenalkan perpustakaan kepada saya, dan di situlah saya mula mengenali bahan-bahan bacaan. Dan juga kalau bercakap kepada lebih spesifik, saya lebih berminat kepada bahan-bahan bacaan bersejarah dan juga non-fiction novel, dan juga saya sangat mengembari bahan-bahan bacaan berupa bentuk biografi, biografi pemimpin, biografi orang-orang yang saya minati, sehingga sekarang saya masih membaca, dan yang terkini saya telah membeli dan juga belumlah habis membaca berkenaan tentang biografi Barack Obama, bekas Presiden United States, dan saya turut banyak mempelajari pengalaman dan sejarah pemimpin-pemimpin besar. Melalui pembacaan tersebutlah saya dapat serba sedikit untuk mengaplikasikan apa yang saya baca dalam gerak kerja saya sebagai seorang wakil rakyat. Walaupun demikian, kalau kita lihat, tidak semuanya bahan-bahan bacaan yang saya baca adalah merupakan bahan bacaan yang serius. Kadang-kadang saya suka juga untuk membaca bahan bacaan yang ringan, dan juga yang memberikan maklumat, dan salah satunya adalah bahan bacaan berbentuk komik. Tetapi bukanlah komik yang menghiburkan, tetapi ada juga bahan-bahan bacaan yang berbentuk lukisan, berbentuk karikatur yang menceritakan sejarah, menceritakan bertandaan tentang biografi seseorang. Saya banyak membeli buku-buku tersebut, dan juga mendermakan buku-buku tersebut kepada pelajar-pelajar yang kurang gemar meminati sejarah. Sebab betul, sebab kalau kita bercakap tentang sejarah, kalau dalam bentuk tulisan memang agak, untuk orang yang kurang gemar membaca memang agak membosankan. Macam yang
Tuan cakap tadi, kalau ada karikatur ataupun kartun macam tu, komik, memang betul, sangat menarik. Saya pun bukan jenis orang yang suka membaca sejarah, tapi untuk baca sesuatu yang macam tu dengan adanya ilustrasi memang dapat menarik minat, terutamanya pelajar-pelajar kita yang sekarang ni memang kalau Yang Berhormat tengok kan, para remaja kita sekarang ni lebih kepada gadget. Itu mungkin betul juga sesuatu yang sangat menarik. Betul. Jadi kalau dalam sebulan tu kan, Yang Berhormat boleh ambil masa berapa banyak buku untuk dibaca lah dalam sebulan tu. Mungkin Yang Berhormat ada tetapkan buku, bulan ni saya nak habiskan untuk berapa buah buku ataupun macam mana? Okey, itu merupakan satu soalan yang agak sukar untuk saya jawab buat masa ini, memandangkan beban tugas yang banyak. Walaupun demikian, ini bergantung kepada sesuatu buku yang ingin kita baca. Sekiranya tajuk dan juga buku tersebut mempunyai daya tarikan yang sangat tinggi, saya boleh menghabiskan sebuah buku dalam tempoh 3 ke 4 hari dalam sekali bacaan. Dan juga saya tidak meletak sebarang target berapa buku yang boleh dibaca dalam tempoh sebulan. Tetapi kalau ikut apa yang saya amalkan ketika ini, saya banyak membeli buku, dan buku tersebut saya membaca dalam bentuk chapter-chapter tertentu. Dan juga kalau dalam KPI yang saya letakkan, sekurang-kurangnya tidak kurang daripada 3 buah buku setahun, ataupun yang lebih baik adalah 6 buku setahun, bagi kapasiti saya sebagai seorang wakil rakyat yang banyak masa adalah untuk bekerja. Walaupun demikian, sebelum itu saya banyak mengambil masa untuk membaca ketika saya berada di persidangan parlimen. Dan juga kerja kami banyak membaca segala dokumen-dokumen perundangan, akta-akta, dan juga banyak masa terluang selepas persidangan. Dan pada malam hari sebelum tidur ataupun dalam tempoh rehat saya, di situlah saya banyak membaca. Dan juga ketika dalam proses persidangan parlimen pun saya gemar untuk pergi ke kedai-kedai buku untuk membeli buku. Tetapi sekarang lebih mudah, saya membaca dalam 2 medium. Satunya adalah medium hard copy, dan juga yang kedua adalah melalui e-books, dan lebih mudah. Tetapi perasaan ataupun feeling untuk membaca e-book tu adalah sedikit orang cakap kurang lah, dan feeling kita membaca hard copy ni lebih menyeronokkan bagi saya. Dan juga saya kadang-kadang memang banyak membaca buku-buku sekarang adalah untuk menambah baik ilmu yang sedia ada, dan juga membantu saya untuk membuka minda yang lebih luas melalui pembacaan. Tengok tu, itulah tadi kebaikan membaca. Dia boleh beri kita ilmu yang mungkin sebelum ni kita tahu, tapi bila kita baca kita akan lebih tahu, ataupun sebelum ni kita tak tahu, kalau kita baca kita jadi lebih tahu. Jadi yang kiranya ruang dan waktu tu memang macam tu lah tadi, ruang dan waktu untuk Yang Berhormat baca bila ada masa terluang. Kita faham sebagai seorang pemimpin, terutamanya memang banyak benda yang nak diatur, nak dibuat, tentunya kurang sikitlah masa untuk membaca. Tapi mengambil masa sedikit tu untuk membaca memang sesuatu yang berharga. Dan itu saya rasa sangat boleh memberikan inspirasi untuk diri sendiri dalam kerjaya Yang Berhormat sebagai seorang ahli parlimen ataupun sebagai seorang pemimpin. Jadi daripada banyak-banyak buku Yang Berhormat dah baca, mungkin ada satu buku tu yang meninggalkan kesan yang mendalam lah dalam diri Yang Berhormat. Mungkin memberi inspirasi, motivasi, macam yang Berhormat cakap tadi. Yang Berhormat lebih suka buku yang bersifat sejarah ataupun biografi macam tu. Mungkin ada satu buku tu yang memberi kesan untuk Yang Berhormat. Jadi buku apa tu ya? Okey, sebenarnya kalau kita lihat
banyaklah buku-buku menjadi kegemaran. Dan juga kalau kita nak ambil salah satu buku yang benar-benar memberi inspirasi ni, agak susah juga saya untuk menjawabnya. Walaupun demikian, ada sebuah buku biografi Mahatma Gandhi. Adalah merupakan buku biografi yang saya sangat-sangat minat, dan juga merupakan buku yang boleh saya baca berulang kali. Saya ni jenis ada yang membaca buku berulang kali. Dalam satu tempoh 2 ke 3 tahun, saya pasti akan mengulangi buku yang saya sangat-sangat minat. Ini adalah merupakan habit. Dan juga melalui pembacaan begitu, saya akan dapat bukanlah menghafal, tetapi lebih menikmatilah kandungan buku tersebut. Kerana perjuangan Mahatma Gandhi ini adalah merupakan satu perjuangan yang sangat luar biasa dan besar. Dan juga beliau merupakan bapa kemerdekaan kepada India. Walaupun kehidupan beliau berakhir dengan sangat tragis. Tetapi banyak perkara-perkara yang kita belajar, terutama sekali di peringkat beliau ketika muda. Dan juga beliau merupakan satu sosok pemimpin yang mungkin kita lihat seorang sosok pemimpin yang baik, tetapi ada juga sosok-sosok negatif beliau yang kita dapat pelajari, yang agak jarang diperkatakan. Selain daripada itu, salah sebuah buku yang banyak saya jadikan recommendation books yang perlu dibaca untuk pemimpin-pemimpin muda ataupun yang berminat dengan sebuah satu fiction politik. Dan saya hari itu sempat tadi sebelum keluar rumah, saya bawa sebuah buku, iaitu Politik Kandang. This book is about yang tajuk asal buku ini adalah The Animal Farm, yang telah dialih bahasa oleh Institut Terjemahan Bahasa Malaysia, ditulis oleh George Orwell, dan juga beliau merupakan antara penulis yang saya sangat gemari, terutama sekali buku yang bertajuk 1984, dan juga salah satu buku kehidupan di London dan juga Paris, yang telah dialih bahasa. Beliau merupakan sebuah penulis yang sangat straight to the point, dan juga menceritakan reality. Kalau kita lihat di dalam buku Politik Kandang ini hanya menceritakan berkenaan tentang perhubungan antara binatang, tetapi sebenarnya adalah merupakan kehidupan yang berlaku di dunia di dalam sebuah sistem politik, dan perkara tersebut berlaku di dalam ladang. Dan itulah ceritanya. Ada ayam, ada kuda, ada lembu, ada babi, ada kucing, semuanya berlaku, dan itu menggambarkan level-level ataupun hierarki manusia di dalam dunia ini, ditranslate, diterjemah di dalam sebuah kehidupan di dalam sebuah ladang. Inilah buku yang sangat menarik, bacaannya ringan, tetapi isi kandungannya mempunyai falsafah-falsafah politik yang boleh kita pelajari, dan juga ada moral story yang kita dapat melalui buku ini. Yang berhormat memang dah baca buku ni kan, tentu ada perenggan ataupun bait-bait kata tu yang cap terus di hati, ataupun yang boleh yang berhormat kongsikan kepada penonton kita. Yang satu perenggan ataupun beberapa ayat lah yang sangat-sangat yang berhormat rasa memang saya perlu kongsikan. Kalau nak sebab buku ini dalam bahasa Malaysia, saya mula baca buku ini dalam bahasa Inggeris. Tidak ada bait-bait yang tertentu yang boleh saya sebut, tetapi melalui buku ini beliau telah menggariskan 7 panduan dalam kehidupan ladang, iaitu salah satu dia sesama binatang tidak boleh tidur di atas katil. Tetapi cerita di dalam cerita buku ini adalah berkenaan tentang seekor kenzi ataupun babi yang telah berjaya menghalau tuan punya ladang, manusia, dan juga telah menubuhkan satu kerajaan di dalam ladang.
Walaupun demikian, Ketua Hinze ini telah meninggal, telah mati, telah digantikan oleh dua pemimpin muda, iaitu Snowball dan juga Napoleon, yang mempunyai karakteristik yang berbeza, dan juga mempunyai dinamik sebagai seorang pemimpin muda yang progresif. Ini adalah perkara yang berlaku sekarang. Seorang pemimpin muda sentiasa mempunyai idea dan juga mempunyai pandangan yang sangat-sangat luar biasa, dan juga mereka inilah mengambil tampuk pemerintahan dan juga memimpinlah binatang ini dengan mengamalkan 7 dasar utama yang telah ditetapkan oleh Ketua Hinze tersebut. Walaupun demikian, melalui masa ke semasa, kita lihat bahawa 7 aturan yang telah ditetapkan tersebut tidak terpakai apabila kelompok Hinze ini sudah mula pandai mengguna kuasa dan juga telah mewujudkan satu kelompok Hinze yang elit sehingga menindas golongan-golongan ayam, golongan-golongan lembu, dan inilah sebenarnya kalau kita lihat apa yang berlaku di dalam senario politik di dalam dunia sekarang. Saya tidak mengatakan perkara ini berlaku di Malaysia, tetapi perkara-perkara ini adalah merupakan perkara normal yang berlaku di dalam ketamadunan dunia, dan itulah yang telah diterjemahkan oleh George Orwell ke dalam novel beliau. Walaupun demikian, kalau kita nak memetik kata-kata tertentu, saya banyak berminat dengan kata-kata daripada Buya Hamka. Beliau adalah merupakan salah seorang penulis yang profilik lah orang Madah, dan juga banyak menghasilkan novel-novel ataupun tulisan-tulisan yang telah diangkat menjadi sebuah filem, dan juga banyak kata-kata beliau digunakan di dalam kata-kata di dalam Twitter, di dalam Instagram, di dalam Facebook oleh ramai peminat kata-kata pujangga lah. Contohnya novel seperti Tenggelamnya Kapal Van der Jerk, macam itulah lebih kurang lah, dan juga kisah-kisah kehidupan beliau, dan itu adalah merupakan kata-kata yang banyak dipakai lah, dan saya sendiri pun banyak quote the words to translate into my social media punya posting lah. Okay. Menarik. Buku ni pun memang sangat menarik. Bila kita dengar, mesti aku nak ambil satu masa untuk baca buku ni. Jadi kita harap penonton kita bolehlah cari buku ni, boleh tunjuk lagi. Satu buku yang tidak tebal dan ringkas, dan juga saya sangat berterima kasih kepada Institut Terjemahan Buku Malaysia yang banyak menterjemah buku-buku karya-karya agung kepada bahasa Malaysia. Bukan saya tidak membaca buku di dalam bahasa Inggeris, saya membaca buku asal tersebut, tetapi saya beli buku ini adalah untuk memudahkan kepada peminat-peminat bacaan-bacaan yang lebih berat. Tetapi bacaan ini agak ringanlah bagi saya, mudah difahami di dalam konteks bahasa yang mudah. Tetapi minat tersebut, bacaan dalam pandangan saya, falsafah membaca ini, kita tidak dapat memaksa orang membaca buku yang kita minat. Kita haruslah membiar orang itu membaca apa yang mereka suka, dan juga daripada masa ke semasa minat membaca tersebut akan meningkat. Bermula daripada novel ringan. Saya sendiri pun bermula begitu, dengan bacaan-bacaan yang mudah. Kalau kita lihat dalam sejarah pembacaan saya, buku yang saya mula baca adalah contohnya Lima Sekawan. Kemudian beralih kepada buku-buku yang bersifat sains konspirasi yang terdapat di perpustakaan, dan kemudian kita beralih kepada sesuatu perkara yang kita ingin tahu. Itulah yang perasaan yang sebabnya puncanya saya membaca. Okey. Memang menarik sebab banyak-banyak jenis buku tu memang daripada minat kita, daripada yang kita nak tahu, daripada benda yang kita nak tahu, sebab tu kita baca benda tu ataupun buku tu, terutamanya buku. Jadi sekarang lebih mudah, kita boleh baca dari e-books. Tapi macam yang Berhormat cakap tadi, dari e-book tu okey, boleh.
Tapi untuk orang yang suka membaca buku, perasaan nak baca buku, belik buku tu lain macam. Okey, yang itu satu perkara. Jadi impak tu hasrat ataupun harapan Yang Berhormat sendiri untuk buku-buku yang daripada buku-buku Yang Berhormat dah baca, macam mana Yang Berhormat nak terapkan kepada komuniti Yang Berhormat sendiri pimpin. Yalah, dari buku tu tadi mungkin Yang Berhormat boleh beritahu kepada komuniti luar ataupun mereka yang di kawasan pimpinan Yang Berhormat, kita nak buat macam ni, macam macam tu lah. Salah satu kaedah yang saya gunakan adalah ketika di dalam ucapan. Di dalam ucapan saya akan mengambil cebisan-cebisan kata-kata ataupun contoh-contoh ayat diguna pakai di dalam ucapan dan juga dimaklumkan kepada majlis. Contohnya, saya terbaca sebuah buku ataupun saya baca keratan tulisan berkenaan sesuatu perkara. Itulah adalah salah satu kaedah. Dan juga kaedah seterusnya adalah dengan memahati keadaan, terutama sekali ketika kita melawat ke kampung-kampung ataupun ke rumah-rumah panjang, adakah mereka mempunyai satu sudut ataupun ruang khas kepada kanak-kanak bagi memulakan pembacaan. Saya dapat melihat beberapa orang tuai rumah di kawasan saya mempunyai satu ruang khusus, dan di situlah saya menggunakan ruang tersebut untuk mendema ataupun menyumbang bahan-bahan bacaan yang saya minati. Dan juga kaedah yang saya guna pakai adalah sudah pasti untuk menarik perhatian, terutama sekali golongan muda, dengan menyediakan bahan-bahan bacaan yang ringan, memulai daripada komik, novel-novel bergambar, dan kemudian memperkenalkan mereka kepada buku-buku yang saya gemari. Buku-buku yang saya gemari, dan mungkin kadang-kadang golongan belia ataupun dewasa melihat apakah bentuk bahan bacaan yang dibaca oleh pemimpin ataupun seorang YB, supaya mereka dapat menyelami pemikiran wakil rakyat tersebut. Dan di situlah game yang saya mulakan. Dan juga saya sangat berharap agar pihak kerajaan memberi satu tumpuan yang khusus kepada program-program pembacaan, bermulai daripada generasi muda. Dan juga pembacaan-pembacaan ini kalau kita lihat di golongan wanita pun banyak, terutama sekali novel-novel sensasi, novel-novel komersial. Kita tidak boleh menghalang bahan-bahan bacaan tersebut selagi masyarakat membaca, selagi itulah perkara tersebut menggambarkan ketinggian ilmu sesebuah bangsa. Dan juga saya berharap lebih banyak lagi komik, bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh penulis-penulis Malaysia ini diangkat menjadi sebuah filem, drama, supaya lebih banyak lagi kita menarik perhatian untuk membaca bahan-bahan tersebut. Betul. Yang itu juga antara salah satu boleh menarik minat orang lain membaca. Saya rasa untuk mewujudkan satu sudut di rumah-rumah panjang ataupun di suatu kawasan kampung tu memang satu galakan yang sangat bagus. Sebab itu juga di Pustaka Miri pun, di Pustaka Negeri Sarawak pun kita menyokong benda-benda yang macam ni ataupun mewujudkan sudut-sudut bacaan. Jadi dari sebab Yang Berhormat ni jenis orang yang membaca, walaupun tak membaca spesifik untuk berapa buku, untuk berapa sebulan, dalam sebulan, tapi mungkin tips-tips tu ada untuk dikongsikan bersama penonton kita, macam mana nak ambil masa untuk membaca, ataupun tips untuk ibu bapa di luar mungkin untuk menggalakkan anak mereka membaca ataupun memberi galakan ataupun sokongan untuk anak mereka. Tak semestinya beli buku, sebab kita tahu buku mungkin mahal untuk dibeli. Mungkin Yang Berhormat sendiri ada pandangan sendiri tentang tips bagaimana untuk menggalakkan pembacaan dari kecil ataupun bagaimana. Seperti yang saya telah jawab sebentar tadi adalah minat membaca memang datang daripada rumah sekiranya ibu bapa memberi satu contoh yang baik. Dan juga berkenaan tentang harga sebuah buku, kita tidak dapat menilai sebuah harga lah. Tetapi hari ini saya berada di sebuah program yang telah dianjurkan oleh pihak Pustaka Miri. Dan juga pustaka memainkan peranan untuk menyediakan bahan bacaan. Betul. Dan juga bahan bacaan ini bukanlah dikenakan satu harga yang tidak mampu
tetapi merupakan satu bayaran dan juga kita boleh meminjam, bukan hanya setakat hard copy tetapi kepada e-book sekarang. Betul. Inilah merupakan satu platform yang terbaik. Pustaka negeri bukan hanya terletak di ibu kota Sarawak, di Kuching saja, tapi di setiap bahagian. Di luar-luar bandar pun majlis daerah menyediakan perpustakaan bagi memudahkan golongan pembaca ini meminjam buku. Itu adalah salah satu asasnya. Dan yang kedua adalah untuk membaca dan juga menghabiskan bahan bacaan ini, kita haruslah melihat dan juga meminati subjek yang ingin kita baca. Dan juga kita sekarang lebih mudah. Saya bercakap berkenaan tentang teknologi. Kini banyak masa kita adalah terhad. Salah satu kaedah yang memudahkan saya membaca adalah penggunaan audiobooks. Dan juga saya lihat kalau saya pergi ke YouTube, saya akan melihat bahan-bahan bacaan yang mempunyai audiobook. Bermaksud kita boleh membaca sambil mendengar, dan juga ini akan mempercepatkan proses pembacaan kita melalui kaedah pendengaran. Itu pun boleh dianggap sebagai satu kaedah membaca lah bagi saya. Dan juga penggunaan aplikasi smartphone, kita boleh di dalam perjalanan. Kalau saya lihat di dalam konteks seharian saya, bahan-bahan bacaan inilah yang sebenarnya bacaan kita mengikut chapter-chapter ini. Kalau kita kumpul, kita akan dapatlah menyamai sebuah buku dalam tempoh beberapa minggu. Dan juga untuk spesifik kepada sesebuah buku ataupun tajuk, memang bergantung kepada minat untuk kita membaca. Dan juga selain daripada itu, ibu bapa pun boleh memulakan dengan gaya hidup membaca ini dengan menyediakan satu ruang masa supaya anak-anak tidak terikat dengan bahan social media ataupun handphone. Dan juga ketika kita keluar, kita pergi ke shopping mall, cuba singgah ke kedai-kedai buku dan juga memperkenalkan bahan-bahan bacaan kepada anak-anak. Sudah pasti budaya ini dapat menjadi satu hobi, dan juga bahan bacaan kita tidak terikat kepada satu subjek-subjek tertentu. Membaca bukan untuk menunjuk-nunjuk. Membaca adalah gaya hidup ataupun satu norma biasa sebenarnya bagi tamadun manusia. Jangan kita anggap bahawa saya memperkenalkan buku politik kandang daripada seorang penulis agung, saya ingin menunjuk bahawa bahan bacaan saya sangat tinggi. Bukan. Kita boleh hanya juga membaca bacaan yang ringkas, novel-novel cinta. Kalau kita lihat di Indonesia, banyak buku-buku novel yang sangat menarik, dan di situlah minat membaca kita dapat diteruskan dengan bahan-bahan bacaan yang lain. Sebagai contohlah, saya Madah, saya baru juga selesai membaca satu buku apabila saya melihat sebuah filem Indonesia, iaitu Dilan 1991, dan buku tersebut sangat menarik. Kalau dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia, saya lihat buku-buku tersebut akan menjadi sebuah buku sensasi, dan juga saya pun ada pernah, saya tidak sempat membaca buku tersebut, tapi saya tahu ketika tinggal di asrama banyak kawan-kawan membaca. Saya kurang ingat nama buku tersebut, tapi sangat tebal. Sangat tebal buku tersebut, dan yang menceritakan sebuah legenda cinta. Kebiasaannya ramai orang yang dapat menghabiskan buku kalau topik adalah berkisahkan sebuah kisah cinta. Itulah bagi saya. Dan juga saya nak kongsi sedikit, minat membaca saya pun mula-mula sangat berkurang ketika di zaman persekolahan. Membaca hanyalah untuk menjawab soalan ataupun hanya untuk menghabiskan buku kerana kita dipaksalah ketika itu menghabiskan sebuah buku bahasa Malaysia ataupun sebuah buku bahasa Inggeris di dalam subjek tertentu. Tetapi oleh kerana saya ada seorang teman wanita ketika itu, ketika belajar di universiti, dan beliau merupakan seorang pembaca yang bookworm lah, ulat buku. Ke mana-mana pergi pun
Kalau dating, baca buku pun dah cukup je datingnya. So di situlah kita tercabar dan kita mula membaca. Dan juga kawan-kawan tersebut. Itu adalah salah satu kita sih boleh menjawab secara skema lah, membaca ini kerana minat. Tetapi minat tersebut dipengaruhi oleh elemen-elemen lain. Betul. Kiranya minat lah tu. Minat, bila kita minat orang tu, automatik minat lah nak buat yang apa yang dia buat. Maka saya mencadangkan kepada pihak-pihak pustaka tu lah, supaya menggunakan sukarelawan muda tu, lelaki dan juga perempuan, cari pasangan untuk mempengaruhi pasangan mereka untuk membaca. Salah satu cara. Yang girlfriend tu tadi dah mempengaruhi membaca. Membaca itu salah satu cara mengorat sebenarnya. Mengorat. Okey, boleh. Yang sukarelawan yang bujang-bujang, yang belum ada pasangan tu, boleh gunakan teknik tu. Okey. Itu tadi suatu yang pengalaman yang mungkin tak dapat kita dengar dari mana-mana yang dapat yang berhormat kongsikan di sini hari ini dalam bacaan bersama pemimpin. Girlfriend tu mungkin ada menyumbang sedikit di dalam minat membaca. Dalam minat membaca. Jadi itu tadi tips yang saya rasakan banyak sebenarnya, cara ataupun kaedah yang kita boleh gunakan untuk membaca ataupun menggalakkan pembacaan. Sekarang apa yang kita buat sekarang ni pun salah satu daripada benda untuk menggalakkan pembacaan untuk golongan luar ataupun komuniti kita. Sebab kita tahu membaca itu jambatan ilmu. Selalu orang cakap membaca jambatan ilmu. Kita sendiri tahu sebenarnya yang membaca itu banyak kebaikan, tapi kita malas nak membaca. Saya sendiri pun kadang-kadang malas membaca, bukan sebab tak ada masa, tapi malas itu menguasai diri. Tapi kita tak tahu sebenarnya kelebihan membaca itu banyak. Jadi yang terakhir ni, sebelum kita mengakhiri bacaan bersama pemimpin kita hari ini yang berhormat, mungkin Yang Berhormat sendiri ada hasrat terpendam yang selama ni tak dapat nak disampaikan melalui platform lain untuk masyarakat kita, komuniti kita. Macam mana hasrat Yang Berhormat untuk mewujudkan masyarakat ataupun komuniti yang meminati ataupun boleh nak membaca ataupun menggalakkan mereka membaca. Amalan membaca ini di kalangan komuniti kita lah terutamanya. Salah satu perkara yang menarik perhatian masyarakat ataupun orang awam untuk membaca adalah merupakan tempat ataupun ruang. Ruang tersebut haruslah selesa, mempunyai satu environment yang tenang dan juga membolehkan mereka bebas untuk duduk, berdiri ataupun berbaring untuk membaca. Itu adalah merupakan konsep perpustakaan yang ingin saya lihat. Ada yang membaca di atas meja, duduk di meja, ada yang merasakan kawasan environment yang klasik, ataupun corak yang lama, ada yang suka dalam keadaan ruang yang moden. Perpustakaan haruslah sentiasa dapat menyediakan ruang tersebut. Dan juga perpustakaan haruslah mempunyai satu platform yang dinamik, bukan hanya setempat tetapi merupakan sebuah platform yang bergerak. Mempunyai pegawai-pegawai perpustakaan yang bukan hanya dapat menyiapkan tugas, tetapi seorang pegawai yang dapat memberi sebuah recommendation, apakah buku yang menarik pada bulan ini ataupun buku-buku yang harus dibaca. Seorang pegawai perpustakaan haruslah menjadi seorang influencer lah bagi saya, menggunakan semua platform Facebook, TikTok, Instagram untuk menarik perhatian pembaca-pembaca. Dan juga selain daripada itu, selain daripada saya sebagai seorang pemimpin untuk membaca, kita bolehlah juga menjemput orang-orang seperti penjajah, mungkin seorang penjual, pemilik kedai kopi, beliau merupakan seorang pembaca.
dan juga boleh dijemput untuk ditanya apakah bahan-bahan bacaan yang mereka baca. Seperti makcik-makcik yang mempunyai bisnes-bisnes, mungkin mereka membaca bahan-bahan bacaan berbentuk keusahawanan, supaya untuk mereka mampu untuk mengembangkan perniagaan mereka. Dan selain daripada itu, saya mengimpikan bahawa satu program pesta buku yang dapat dianjurkan di negeri Sarawak. Kalau kita lihat pesta buku ini kebanyakan sentiasa berada di luar Sarawak, di Semenanjung, di Kuala Lumpur. Baru-baru ini pun pesta buku dijalankan secara online. Pemilikan buku haruslah mampu milik. Walaupun demikian, ada kadang-kadang jenis-jenis buku tersebut memang betul-betul perlu diletakkan satu harga yang tinggi, kerana isi kandungan buku tersebut sangat penting. Dan juga kita kena menghargai penulis-penulis buku. Saya menghargai penulis-penulis buku dengan tidak membeli e-book yang telah dicetak rompak lah orang cakap, dengan harga RM1, RM2 tu. Kita kadang-kadang harus meneliti di manakah sumber buku tersebut dimuat naik. Dan juga kita berharapkan pihak kerajaan, terutama sekali kerajaan negeri, mengadakan kempen buku ini secara berterusan, bukannya secara bermusim ataupun ekor-ekor bulan yang tertentu. Tetapi buku ini adalah merupakan budaya membaca, adalah lifestyle, adalah kehidupan yang normal kepada masyarakat. Bacaan satu buku setahun, 2 buku adalah merupakan satu perkara yang harus diterapkan di dalam semua keluarga. Sumbangan-sumbangan hadiah berupa buku adalah sangat-sangat digalakkan. Dan juga buku-buku kita jangan terhad kepada satu jenis bahasa saja. Saya lebih kepada dual language, bahasa Malaysia dan juga bahasa English. Dan juga saya berharap banyak lagi buku-buku karya-karya besar tu, ataupun karya-karya agung ataupun buku-buku popular di dalam bahasa Inggeris diterjemahkan. Kerajaan perlu membuat satu pelaburan berkenaan perkara tersebut, kerana kalau kita lihat institut terjemahan sendiri mempunyai masalah untuk mendapatkan dana, kerana kerajaan melihat perkara tersebut tidak begitu penting. Ya, betul, buku-buku dalam bahasa Inggeris pun kita faham, tetapi kita ingin memperluaskan lagi jumlah pembaca. Itulah yang sangat-sangat penting bagi saya. Dan juga jadikan budaya membaca ini bukan satu perkara yang serius. Jadikan membaca ini sebagai satu perkara yang menggembirakan. It's fun lifestyle. Contohnya saya sendiri mula memahami ABC ini melalui program Sesame Street. Dan juga kita sekarang lebih mudah, kita ada social media untuk menerbitkan kandungan-kandungan ataupun konten bagi menarik minat pembaca. Itulah secara dasarnya pandangan saya kepada budaya membaca. Dan juga pustaka adalah merupakan satu orang cakap nexus ataupun induk yang penting bagi meluaskan minat membaca ini. Dan juga sumber manusia pustaka media ini haruslah merupakan satu tim yang dinamik, sentiasa kreatif, dan juga berfikir di luar kotak untuk menarik ataupun orang madah menghasut rakyat untuk membaca. Okay? Menghasut menghasut membaca, okey. Yang itu bagus. Jadi rasanya terang, jelas apa yang Berhormat impikan ataupun hasrat besar yang berhormat untuk komuniti kita ataupun masyarakat kita dalam menggalakkan bacaan. Kalau kita lihat di negara luar, memang di mana-mana bawa buku. Betul. Itu satu amalan yang jarang-jarang kita dapat lihat di negara kita. Tapi perkara tersebut pun saya nak nambah sedikit. Memang betul lah kaedah tersebut. Kalau saya sendiri walaupun travelling ke mana-mana, saya akan pasti bawakan satu buku. Di situlah proses pembacaan secara berterusan. Bekal sebuah buku
tak salah untuk kita tidak habiskan, tetapi kita sekurang-kurangnya membaca Betul. di dalam bas, di dalam kapal terbang ataupun di dalam kereta. Kalau dalam kereta tu mungkin ada orang mabuk. Ya. Itu kita boleh maafkan. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Jadi mungkin sampai di sini saja untuk program kita pada hari ini, program bacaan bersama pemimpin, iaitu Yang Berhormat Tuan Lukan Isman bin Wang Sauni kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih meluangkan masa menjadi tetamu jemputan kita pada program bacaan bersama pemimpin hari ini. Kita memang sangat bertuah sebab kita dapat dengar pengalaman, cerita, pengalaman girlfriend, cerita mengenai buku kegemaran, nama buku pun ada pelik-pelik, tapi pelik-peliknya pun ada juga isi kandungan yang boleh memberi pengajaran. Tak semestinya, secara ringkasnya, tak semestinya buku yang berhormat baca ni kita kena baca, sebab minat seseorang pun tak sama. Tetapi saya sendiri mungkin akan cari buku ni untuk baca, sebab bila saya dengar dia boleh jadi influence saya untuk baca. Itu yang kita mahukan sebenarnya untuk program kita sebenarnya pada hari ini. Jadi mewakili pihak Pustaka Negeri Sarawak Miri, saya mohon maaf andai ada tersilap kata ataupun salah kata lah Yang Berhormat ya. Terima kasih sebab sekali lagi sebab sudi untuk bersama kita hari ini, dan segala kekurangan tersilap tu semuanya dari kami. Semoga kita jumpa lagi di sesi akan datang. Akhir kata, saya pun ada satu quote ni yang saya ambil. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak berfikir, semakin kita banyak belajar, semakin kita sedar bahawa kita tak tahu apa-apa. Tapi membaca itu adalah satu perkara yang harus kita buat, sebab melalui membaca kita dapat tahu banyak perkara. Okey, jangan baca sampai koma, tapi bacalah sampai titik. Di penghujungnya lah, walaupun ambil masa yang panjang. Sekian, terima kasih semua. Margarita. Ya.